Isra' dan Mi'raj sebenarnya adalah the ultimate test of iman. Kemuncak ujian keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin muslimin dan muslimat yang sedang ada di hadapan saya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat yang ke-218 juzuk yang kedua muka surat 34 suratul Baqarah yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah dan mereka yang berjuang di jalan Allah, mereka itulah golongan yang mengharapkan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang saya muliakan, yang berbahagia Tan Sri, mewakili seluruh kepimpinan ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah, muslimin dan muslimat, khususnya geng subuh macam Jumaat. Saya nak tukar lepas ni, geng subuh macam solat raya. Itu lebih ramai, itu ultimate. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam limpah rahmat dan keizinannya. Kita dah pun melangkah ke penghujung Rejab. Inilah detik-detik penantian yang dilakarkan oleh golongan salafus salih. Setiap garisan yang dilakarkan itu disertai dengan doa dan pengharapan untuk bertemu Ramadan. Pada bulan Rejab tahun lalu,
Belum ada lagi geng subuh macam Jumaat ni. Belum tercetus lagi. Saya bicarakan sebuah hadis Nabi SAW di mana baginda SAW telah pun mengumumkan bahawa bulan Rejab ini adalah antara bulan yang mendapat tempat dan perhatian kemuliaannya di sisi salah satu suku dalam kalangan bangsa Arab yang dinamakan sebagai Mudar. Sehingga disebut dalam hadis yang sahih, Rejab itu dinisbahkan kepada suku Mudar, Rejab Mudar. Berarti tidak ada pertikaian mengenai kemuliaan bulan Rejab ini kerana ia termasuk dalam bulan-bulan yang mulia di sisi Allah. Namun begitu, kemuncak kemuliaan yang berlaku dalam bulan ini adalah satu kembara iman sebagai persediaan menuju kepada kembara perjuangan. Yang inilah sebenarnya perkara utama yang perlu difahami dalam makna peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walaupun sering dikaitkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebagai satu hadiah perjalanan atau percutian yang dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada pagi ini saya nak cetuskan satu sudut pandang yang jauh lebih besar daripada itu. Isra' dan Mi'raj sebenarnya adalah the ultimate test of iman. Kemuncak ujian keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin muslimin dan muslimat yang sedang ada di hadapan saya ini ada dalam kalangan kita ini sebagai ahli perniagaan. Teruja juga melihat jualan produk Khairul Aming dalam masa 3 minit boleh jual sebanyak 1.2 juta botol sambal. Yang kita nampak adalah numbers of product. Tapi sudahkah kita fahami bagaimana value of investment yang dilakukan oleh beliau sebelum mencapai jumlah tersebut? Di mana pesona sebenar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini? Kerana peristiwa ini membina mindset orang beriman untuk keluar daripada kepompong khayalan. Sehingga hari ini, belum ada mana-mana vehicle, jet supersonic, bahkan hypersonic. Setakat pembacaan saya, ada sebuah jet hypersonic yang dalam uji kaji. Yang dikatakan daripada London ke US, mengambil masa 3 jam. Pun begitu, jet kepunyaan NASA yang terpantas, yang terlaju setakat ini dengan kelajuan 11,850 km per jam. Masih tidak boleh menghitung perjalanan Isra' dan Mi'raj hatta dengan speed of light 300,000 km per second. Untuk bergerak pada kedudukan naungan Bima Sakti yang di dalamnya terdapat sistem tata suria. Lihat di sana. Kalau boleh buka skrin depan ni pun bagus juga sebagai alat bantu.
Saya tunjukkan kepada muslimin dan muslimat sekalian. Inilah gambaran yang begitu agung kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yang sudah pun menoktahkan keupayaan dan kebarangkalian untuk manusia berfikir secara teori akan Isra' dan Mi'raj ini dengan kalimah Maha Suci Allah. Allah telah menutup ruang untuk berfikir dalam konteks khayalan itu. Kerana pada kedudukan galaksi Bima Sakti ini, nak menziarahi jiran sebelah kita, Andromeda. Jiran sebelah aja. Kalau adalah vehikel yang berkelajuan cahaya, boleh sampai ke jiran sebelah galaksi Andromeda ini dalam lingkungan 2.5 juta tahun kelajuan cahaya, pergerakan cahaya. Tidak ada mana-mana teori, fizik dan sebagainya yang boleh dipertontonkan sebagai satu bukti relevansi Isra' dan Mi'raj. Sebab itu Isra' dan Mi'raj ini hanya keimanan yang membenarkannya. Saya pernah ceritakan suatu ketika dahulu, individu pertama yang Rasulullah SAW temui selepas mendarat daripada Mi'raj. Siapa? Abu Jahal. Bila waktunya? Sebelum subuh. Ingat, Abu Jahal bangun sebelum subuh. Sebab Nabi jumpa Abu Jahal dalam Masjid Al-Haram. Sebagai old-timer Mekah, dia lihat body language Nabi SAW pada pagi itu, dia sudah dapat membaca ada sesuatu yang sudah berlaku. Ini diceritakan dalam hadis Imam Bukhari. Bila ditanya kepada Rasulullah SAW, pagi ini nampak lain je. Nabi dah tak boleh tahan dan Nabi dah tak boleh simpan. Aku sebenarnya bawa balik Isra' dan Mi'raj. Apa benda Isra' Mi'raj itu? Pergi mana? Bila Nabi SAW sebut daripada Mekah ke Aqsa, daripada Al-Haram ke Al-Aqsa, daripada Al-Aqsa naik ke langit, 7 petala langit, sampai Sidratul Muntaha, ni baru sampai. Membuak-buak dalam hati Abu Jahal, lepas subuh ni kau siap. Kita kumpul orang Mekah, cerita sekali lagi. Sebab apa? Abu Jahal sudah merencanakan satu program, satu hajat, satu perancangan, character assassination. Nak lihat bagaimana kredibel Rasulullah SAW ni sebagai penyampai kepada peristiwa yang tidak ada imbangan pada logika akal. Tetapi bukti demi bukti dibawakan oleh Rasulullah SAW, terutamanya karavan-karavan yang dilihat ketika berselisih dalam perjalanan ke Aqsa, dan karavan itu sudah sampai ke Mekah. Rombongan-rombongan perniagaan daripada Syam, daripada Yaman sudah sampai setelah Nabi menyatakan melalui Isra' dan Mi'raj ini selepas subuh. Lihat bagaimana karakter dan pendirian ulung pada sahabat kanan Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Jahal cuba untuk meruntuhkan kepercayaan itu, tetapi jawapan Abu Bakar itu cukup ultimate. Seandainya Muhammad menceritakan kepadaku sesuatu yang lebih takjub daripada itu pun, aku beriman. Bukan aku percaya. Aku beriman. Beriman pasti percaya. Percaya belum tentu beriman. Banyak perkara yang kita percaya dalam hidup ini, tetapi kadang-kadang tidak sampai pada tahap keimanan. Jawapan Abu Bakar itu menoktahkan
upaya Abu Jahal untuk meragukan orang yang paling kanan dengan Nabi SAW. Maka di sini kita diajar satu martabat daripada ayat yang saya bacakan sebentar tadi, ayat 218. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebagai kembara iman untuk membuktikan kepercayaan dan keimanan crowd dakwah Nabi SAW ketika itu, yang inilah mengupayakan kepada satu peringkat yang berikutnya, iaitu transformasi yang disebut wahajaru. Tanpa platform iman, kita tidak akan ada daya untuk melakukan perubahan. Dengan iman yang berterusan, yang subur tadi, perubahan tadi akan membawa kepada kekuatan dalam perjuangan yang disebut wajahadu. Sudahkah kita tahu detik yang indah bukan hanya pada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, tetapi Isra' dan Mi'raj itu dilatari oleh perjuangan Nabi SAW selama 10 tahun memperkenalkan produk yang bernama Islam, tetapi 10 tahun itu ditolak dan terus ditolak. Inilah yang saya sebut angka 1.2 juta dijual dalam masa 3 minit. Kita tidak melihat imbasan berapa lama perjuangan itu sebelum sampai angka tersebut. Daripada tahun yang pertama sehingga tahun yang keempat, saya bawakan kronologi ini untuk sama-sama kita perhatikan. Daripada tahun yang pertama kenabian sehingga tahun yang keempat kenabian. Di sinilah perjuangan awal Rasulullah SAW menyeru secara sembunyi sehinggalah terang-terangan. Dalam tempoh 4 tahun inilah pembesar-pembesar Makkah datang tidak putus asa untuk melobi Nabi SAW. Berhentilah, jangan kacau kawasan kita. Nak harta, kami bagi. Nak pangkat, kami tawarkan. Nak wanita, pilih, kami boleh atur. 4 tahun ini tidak ada satu pun tawaran yang diterima atau dipinta oleh Nabi SAW. Masuk tahun yang kelima, mereka sudah tidak tahan lagi. Tawaran demi tawaran tak ada satu pun yang diterima, berlaku embargo. Daripada tahun awal perjuangan kenabian tadi, dakwah secara sir sehingga dakwah secara jahar, di sinilah permulaan simpanan harta Khadijah radhiyallahu anha itu dimanfaatkan. Berlaku sekatan ekonomi sehingga kepada pemulauan Bani Hashim secara total. Dalam beberapa riwayat menyatakan bahawa apabila sudah tidak lagi ada keizinan untuk berlaku transaksi jual beli ataupun gadaian kepada barang yang ada untuk ditukarkan kepada sumber makanan, ada dalam kalangan kumpulan yang dipulaukan ketika itu hanya mengalas perut mereka dengan kulit unta kering yang dipijak di atas padang pasir. Renungkan pada pagi ini, pernahkah selama kita hidup sehingga hari ini, dapur dan peti sejuk rumah kita tidak ada sumber makanan? Inilah kesedihan demi kesedihan yang menghiris nurani Nabi SAW apabila menyaksikan sekatan yang berlaku ini. Sehingga kepada perancangan untuk membunuh Nabi SAW. Kita mungkin tersilap bicara
sesama kita rasa tak mahu dah datang berjemaah. Ini bukan kata tersindir. Nak bunuh Nabi SAW. Nabi SAW masih berjuang untuk produk yang dibawa itu supaya diterima. Bukan senang nak senang, tetapi senang nak jadi susah. Inilah prinsip dan konsep yang dibawakan dalam perjuangan Nabi SAW ini sebelum persona dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj ini dipersaksikan kepada Nabi SAW. Daripada tahun pertama kenabian sehinggalah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Nabi SAW hanya diperteguhkan dengan wahyu demi wahyu. Belum melihat bukti daripada janji wahyu itu. Kemuncaknya pada tahun kesedihan, iaitu ketika kewafatan Khadijah radhiyallahu anha sebagai tulang belakang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat digambarkan. Bukan hanya semata-mata kerana Khadijah telah menjadi tulang belakang dakwah Nabi SAW, tetapi dalam beberapa riwayat menyatakan bahawa antara yang disebut oleh rahimahullah ta'ala Dr. Mustafa As-Sibai, ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, simpanan harta Khadijah itu sudah defisit. Tak ada. Di sinilah menunjukkan bahawa daripada keimanan, bermula daripada keimanan tadi, memberikan kekuatan untuk berubah, untuk melakukan tindakan. Tindakan tadi hanya boleh konsisten dan istiqamah dengan suburnya iman tadi, sehingga melangkah kepada perjuangan yang benar-benar yakin kepada Allah. Rasulullah SAW suatu hari bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini selepas daripada era Mekah dan usia Nabi SAW sudah melepasi 53 tahun. Nabi SAW masih menyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha. Apa jawab Aisyah? Jawapan daripada Aisyah ni agak kasar. Sudahlah sebut tentang orang tua tu, dah tak ada pun. Punya marahnya Khadijah. Punya marahnya Aisyah kepada Nabi SAW ketika menyebut Khadijah, di saat Khadijah sudah tak ada. Sekarang ni aku dengan kau, wahai Rasulullah, wahai suamiku. Jawab Nabi SAW, tidak ada mana-mana wanita yang dapat menggantikan Khadijah radhiyallahu anha. Sebenarnya ini satu poin penting dalam hidup kita. Yang pertama itu tetap istimewa. Keistimewaan ini bukan hanya pada lisan, tetapi dibuktikan dengan benar-benar pada perjuangan. Ketika Nabi SAW pulang daripada wahyu pertama dalam keadaan takut, dalam keadaan gusar, tak pernah melalui peristiwa itu, Khadijah radhiyallahu anha memberikan selimut kepada Nabi, sehingga Nabi tidak keluar daripada selimut. Turun wahyu, ya ayyuhal muzammil, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkit kamu, keluar kamu daripada selimut itu, berilah peringatan. Walaupun selimut itu pada fizikalnya selimut, tetapi simboliknya adalah ketenangan, keamanan, yang mana seorang suami dalam keadaan gusar, risau, lalu dibaluti kerisauan itu dengan ketenangan dan keamanan daripada peranan seorang isteri. Isra' dan Mi'raj bukan hanya untuk diiktibar pada perjalanan itu, tetapi momen yang berlaku sebelumnya itu amat penting untuk diteladani oleh muslimin dan muslimat yang menginspirasikan Nabi SAW itu sebagai tauladan ikutan.
Agak-agak kalau balik lambat hari ni, balik kerja lambat hari ni, isteri bagi selimut ke isteri tanya, lewat balik hari ni? Sama-sama kita bermuhasabah bagaimana peranan Khadijah radhiyallahu anha sebagai insan yang paling hampir dalam perjuangan Nabi SAW, tidak pernah menjadikan rasa Nabi SAW itu, perasaan Nabi SAW itu putus asa pada apa yang diusahakan baginda SAW itu. Muslimin dan muslimat sekalian, sampai kepada kemuncak bebanan yang ditanggung oleh Rasulullah SAW, iaitu selepas daripada kewafatan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Satu hari Nabi SAW keluar daripada pintu rumah, maka bertaburan pasir di atas kepala Nabi SAW. Disaksikan peristiwa itu oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Mengalir air mata Fatimah menyaksikan ayahnya diperlakukan demikian. Nabi SAW sujud di dalam Masjid Al-Haram, tengkuk Nabi diinjak oleh musyrikin. Nabi bangkit duduk antara dua sujud, leher Nabi SAW dijerut dengan kain oleh musyrikin. Ketika ini Nabi SAW mencuba untuk mencari sokongan berikutnya daripada seruan di Taif. Ternyata Nabi SAW keluar daripada bumi Taif dalam keadaan linangan air mata dan takungan darah dalam kasut Nabi SAW. Bayangkan kalau kita ada satu produk, kita promote pada orang, pada prospek, saya rasa tak lebih 5 kali kalau orang tak minat, kita tak akan datang lagi. Tetapi Nabi SAW sehingga sampai pada satu tahap sudah pun mengalirkan air mata dan darah, Nabi tidak pernah henti dalam perjuangan ini. Sesukar mana pun bebanan dalam kehidupan kita, kita belum dapat menandingi bebanan dan ujian yang diuji ke atas Rasulullah SAW. Sebab itu dalam peringkat Mi'raj, Nabi SAW dipertemukan dengan Nabi-Nabi yang terdahulu yang jauh lebih senior, yang jauh lebih berat dan besar ujian, supaya Nabi rasa ujian yang Nabi lalu itu lebih kecil. Sebab itu saya nyatakan Isra' dan Mi'raj ini membina mindset orang beriman supaya membumikan perjalanan yang bersifat langit itu, supaya perjalanan dan iktibarnya itu benar-benar berpijak di bumi yang nyata. Dalam sebutan beberapa misi ke bulan oleh angkasawan-angkasawan yang dihantar, daripada zaman Neil Armstrong sehinggalah angkasawan negara kita, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Saya direzekikan Allah ketika beliau pulang daripada misi angkasawan tersebut, saya bertemu beliau dalam majlis pertama setelah beliau mendarat di bumi. Antara yang masyhur dinyatakan bahawa kedengaran suara azan ketika berada di ruang bulan. Pernah dengar? Nampak menakjubkan. Tetapi saya nak nyatakan ada sesuatu yang lebih menakjubkan daripada itu, mendengar azan di bumi tetapi tidak hadir. Ini lebih ajaib daripada mendengar azan di bulan, kerana mendengar azan di bumi itu jaraknya lebih dekat daripada di bulan. Keajaiban Isra' dan Mi'raj itu satu mukjizat yang dikurniakan kepada Rasulullah SAW, tetapi hal yang sama juga diberi peluang kepada orang beriman, yakni umat Rasulullah SAW, di mana baginda menyatakan bahawa anugerah ataupun syariat yang dikurnia Allah dalam peristiwa ini secara serahan tangan
Tidak ada mana-mana syariat selain daripada solat yang mana Allah panggil dan jemput Nabi SAW untuk memberikannya. Saya yakin muslimin dan muslimat sekalian dalam karier terdahulu maupun kini, kalau ada dokumen, ada surat yang dicop serahan tangan, apa statusnya? Urgent. Allah jemput Nabi SAW, Allah muliakan Nabi untuk memberi syariat solat. Walaupun kita umat Nabi tidak berpeluang Isra' dan Mi'raj seperti peristiwa tersebut, tetapi kita berpeluang juga untuk Isra' dan Mi'raj dalam maknawinya. Iaitu kata Nabi SAW dalam hadis yang bermaksud, solat itu di mana orang mukmin jasadnya itu di bumi, tetapi ruhnya itu Mi'raj ke hadrat Allah. Sama-sama kita renungkan pada pagi ini, puluhan tahun kita ibadah solat, apakah kita sudah mengecapi kelazatan dan kemanisan solat itu, di mana jasad kita di bumi, khusyuk kita sedang menghadap Allah SWT. Kebanyakan yang berlaku jasad kita di bumi, tetapi fikiran kita di rumah, fikiran kita dalam mesyuarat, fikiran kita di mall. Percaya atau tidak, sembahyang asar sewaktu nak balik kerja adalah waktu yang paling kritikal. Sebab khusyuknya itu diganggu oleh perasaan kesesakan lalu lintas. Percayalah. Di mana kualiti dan nilai sebenar dalam pesona mukjizat Isra' dan Mi'raj ini? Keajaibannya itu adalah pada solat. Solat itu adalah mi'raj cinta orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sekalian, menghampiri 7:30 pagi. Peristiwa ini nak diceritakan sebahagian malam pun tak sudah, apatah lagi nak dicerita dalam tempoh sejam. Tanya diri kita dan iman kita pada pagi ini, seandainya kita semua ini diberi peluang menjadi crowd yang mendengar Nabi menceritakan Isra' dan Mi'raj pada selepas subuh itu, apakah kita menyembelahi Abu Jahal atau kita menyembelahi Abu Bakar? Di zaman itu tidak ada Wright bersaudara, belum cipta kapal terbang lagi. Jadi tak boleh dirasionalkan oleh akal perjalanan yang cukup jauh ini. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahawa dalam kalangan para sahabat yang sudah didakwah dalam tempoh dakwah sir dan jahar tadi, sehingga tahun ke-10 kenabian ini, mendengar peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, mereka U-turn imannya. Murtad. Tetapi kita cukup beruntung, kita berada dalam zaman anjakan dan perubahan kemajuan. Setidak-tidaknya akal kita dapat memikirkan bahawa perkara tersebut tidak ada yang mustahil berlaku seperti mana zaman yang kita sedang lalui. Saya nak simpulkan pada pagi ini satu kesimpulan yang cukup-cukup besar dari sudut individu dan masyarakat. Yang pertama, walaupun kita tidak berpeluang melalui Isra' dan Mi'raj sebagaimana peristiwa tersebut, tetapi hayatilah peristiwa tersebut yang berlaku, yang diatur Allah pada waktu malam, bukan waktu siang, kerana waktu malam itu adalah waktu yang terbaik untuk hamba mengadu segala masalahnya kepada Allah. Waktu malam setelah mana kita mendengar bertahun-tahun naratif Isra' dan Mi'raj ini, dan pada pagi ini saya hanya gali iktibarnya saja. Isra'kan ahli keluarga kita daripada bilik tidur ke bilik air untuk mengambil wuduk. Mi'rajkan mereka dalam ibadah tahajud bersama, bukan secara sendirian. Saya puji dan saya doakan perancangan geng subuh seperti Jumaat ini akan berjaya capai geng subuh seperti hari raya. Kerana cetusan program ini telah berjaya mengisra'kan ramai jemaah daripada sini dan luar untuk hadir isra' ke masjid, daripada semayang di rumah hingga semayang di masjid. Dan
perancangan geng subuh seperti Jumaat ini telah berjaya memi'rajkan rohani para jemaah sekalian untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam posisi solat yang merupakan keajaiban sebenar peristiwa ini, realistik kepada umat Nabi SAW ini, inilah peluang untuk kita tuang sebanyak mungkin bebanan yang kita bawa dalam kehidupan ini, khususnya ketika berdiri dan ketika kita rukuk, bebanan tadi dicurahkan sedikit demi sedikit. Ketika kita sujud, bebanan yang kita bawa sebelum solat tadi kita curahkan sehabis-habisnya. Keluar daripada solat, jiwa dan raga kita begitu tenang kerana kita telah mengadu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar mana pun ujian dalam kehidupan kita, tidak ada yang dapat menandingi Allah yang maha besar. Inilah yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, sehingga peranan-peranan individu yang terlibat dalam mencetuskan kejayaan dalam perjuangan Nabi SAW ini dapat dihayati keindahan itu pada sebelum Isra' Mi'raj, keindahan itu ketika Isra' dan Mi'raj, dan bagaimana keindahan itu selepas Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu pada pagi ini. Kekuatan iman itu menggesa kita untuk melakukan tindakan perubahan. Daripada tindakan perubahan tadi yang dikuatkan dengan kekuatan iman, dapat membantu kita untuk melakukan perjuangan, untuk kita berjuang kerana kebenaran dan kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini kita dikurniakan dengan limpah keberkatan dan ia menjadi asbab untuk kita berhimpun di dalam rahmat Allah di syurga yang abadi kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis ilmu kita ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.